Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati yang berhormat Dr. Syafi'i Abu Bakar Adun Bangi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung kembali kuliah maghrib, dan insya-Allah mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini mendapat berkat dan rahmat daripada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mula malam ini, setiap kuliah maghrib di masjid dan surau, kita sambung bacaan kitab Anak Kunci Syurga. Tidaklah kita baca hujung bulan saja. Ini permintaan ramai orang lah. Jadi sebagaimana biasa kita baca kitab 1 jam, kemudian kita jawab soalan 1 jam. Boleh Ada tak orang bawa kitab malam ni? Tak ada, bawa seorang. Tak apa. Kat mana nak sambung pun tak tahu ni. Ada tak orang tanda-tanda? Ya? Dekat mana tu? Tauhid Rububiyah. Tajuk dia Tauhid Rububiyah. Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan artinya arti firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan demi Allah jika bertanya engkau akan kafir-kafir Makkah dengan perkataan engkau siapa yang menjadikan segala langit dan segala bumi, niscaya berkata mereka itu pada menjawabnya, menjadikan akan dia langit dan bumi oleh Tuhan yang tiada baginya bandingan, lagi yang sangat mengetahui, bahkan tidak ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana firman-Nya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya dan Allah Ta'ala yang menjadikan ia Allah akan kamu dan akan perbuatan kamu sekalian. Penghujung daripada Tauhid Rububiyah. Kita ulang balik apa arti Tauhid Rububiyah, yakni segala-galanya Allah yang buat belaka. Tak apa kita tak pandai nak sebut Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, tak pandai nak sebut. Yang naknya kita bertauhid. Nampak? Kita nak bertauhid. Pak kata Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat, Sifat 20. Itu ditulis oleh ulama-ulama supaya kita faham, supaya kita reti dengan mudah. Motif dia, tujuan dia satu je, supaya kita bertauhid kepada Allah. Siapa yang tauhid kepada Allah, dia tak reti nak sebut Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, tapi hidupnya bertauhid, orang ni selamat. Nampak? Sama macam kita tak pandai nak sebut rukun semayang, tapi dia semayang, dia buat belaka rukun tu. Kalau orang suruh bilang, dia tak reti. Tapi ada rakaat tak? Ada. Sujud? Ada. Cukup. Nak bilang tak pandai, sah semayang dia. Siapa yang bertauhid,
tidak ada syirik dalam kehidupan dia, walaupun dia tak reti nak sebut sifat 20, tak reti nak sebut tauhid rububiyah uluhiyah, orang ni selamat akidah ni. Jadi kalau orang tanya benda mana tauhid rububiyah, segala-galanya Allah buat. Semua Tuhan buat belaka. Jangan ada manusia buat, makhluk buat, doktor buat, pomeng buat, tak ada. Semua Allah Ta'ala buat. Yang berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku, tidak ada seorang campur tangan tolong Allah buat. Allah seorang yang buat. Kalau dia seorang yang buat, ini dipanggil tauhidun. Tauhid daripada perkataan ahad. Ahad satu. Tauhid mensatukan pencipta, mensatukan pembuat. Maka pembuat alam ini satu saja, tiada lain Allah. Kalau gitu pegangan kita, maka itu orang panggil tauhid. Maka kita umat tauhid. Jangan ada Allah menjadikan langit dan bumi, tapi doktor menyembuhkan sakit. Ini syirik. Tauhid lawan syirik. Syirik maknanya banyak perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Siapa buat langit bumi? Allah Ta'ala. Macam kafir ni jawab, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jikalau kamu tanya wahai Nabi akan kafir-kafir Mekah, penyembah berhala itu, siapa yang membuat langit dan bumi ni? Niscaya la yakul, mereka akan berkata, khalaqahunnal azizul alim. Yang menjadikan langit dan bumi Allah. Jadi orang Melayu gitu kau. Kalau tanya orang Melayu siapa buat langit, dia tak kata Kementerian Langit, tak. Siapa buat bumi, jabat tanah, dia tak jawab gitu. Masa di situ ada sah, benar jawapan dia. Tapi siapa yang menyembuhkan penyakit ayahmu ni 3 bulan duduk hospital, dia kata tu doktor ni, syirik situ. Hak langit betul dah dia kata Tuhan buat, bumi betul dah Tuhan buat, tapi dia kata doktor menyembuhkan ayah dia, situ syirik. Sedangkan segala-galanya Allah yang buat. Kita nak betul-betul tauhid, semua Tuhan buat. Tak ada mana Tuhan buat separuh, orang lain buat separuh. Semua Tuhan buat belaka. Itu ni sebuah syirik yang banyak berlaku. Siapa yang menyenangkan anak-anakmu? Yang menyenang dengan sebab mereka ada CJ, Nabah Siti belaka. Banyak berlaku syirik pasal tak faham tauhid ni. Kitab ngaji dah kadang-kadang tak faham. Dak, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Rekah je. Biar kita tak pandai tafsir Quran pun, biar kita tak masuk tarekat pun, biar kita tidak wirid banyak pun, tak bangun malam tak apa lagi, tak salat sunat tak apa lagi, segala-gala Allah yang buat, baru selamat akidah. Semua sekali, termasuk menyembuhkan orang sakit. Bukan doktor. Doktor merawat. Faham tak? Sifat isfak, menyembuh ni satu saja ada, Allah. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana yang kita kata tak ada ni? Tuhan yang boleh menjadikan segala sesuatu, termasuk menyembuhkan sakit. La ilaha illallah. Tiada yang menyembuhkan penyakit melainkan Allah. Tiba-tiba tang sakit, doktor menyembuh. Dah mu tahlil ke mana? Dah aku tahlil nak makan nasi minyak. Tak apa kalau gitu, boleh nasi minyak. La ilaha, tiada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan hak mananya orang duk sembah, berhala. Hei, tu bukan Tuhan. Tak payah napi tu. Faham tak? Tuhan mana hak tak ada ni? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah tu Tuhan dah, Allah pun Tuhan juga, cuma nakirah dengan makrifah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana tiada? Nampak?
Tuhan yang kita kata tiada ni, Tuhan yang boleh menjadikan segala-galanya, Tuhan yang boleh memberi rezeki, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang memberi umur, Tuhan yang mencipta haiwan, binatang, gunung ganang, Tuhan yang menjadikan langit, Tuhan yang buat bumi, Tuhan yang buat laut, Tuhan yang menyembuhkan penyakit, Tuhan yang memberi manfaat mudarat, Tuhan yang boleh menjadikan segala-galanya. Tak ada dah Tuhan ni melainkan Allah. Faham? Bukan kita nafi Tuhan yang tak boleh buat benda-benda. Oh, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang tak gerak cetong, tiada Tuhan yang tak boleh buat bumi. Hei, kau tu, tiada Tuhan yang macam Allah. Tak ada dah melainkan Allah seorang je. Nampak? Dia kata bila tanya langit siapa buat, dia jawab Allah buat. Bumi siapa buat? Dia dah kata jabat tanah Allah buat. Dah ayahmu ni yang kata sakit tenak ngak, guana baik malak-malak dia balik di rumah, nak nikah pula dah seorang lagi. Dia kata tu kawan kita doktor, dia yang menyembuhkan ayah. Dia kerja doktor lama dekat Melbourne. Faham? Dia balik tengok ayah 3 hari, dia buat rawatan specially baik ayah. Syirik. Doktor tak boleh menyembuhkan. Kalau doktor boleh menyembuhkan, mak doktor dah mati. Tahu tak? Hidup kaya ada? Ada. Jadi senang, bukan masalah saja. Ada tak orang keluar universiti tak ada kerja? Ada juga. Dah kalau gitu kita tak payah mengaji sampai universiti ya. Dah, teruskan usaha semampu mana yang kita mampu buat. Tapi jangan pegang dengan usaha kita. Benda-benda ni banyak merosakkan akidah umat Islam. Bukan rosak akidah sebab anaknya belajar universiti dah. Bukan rosak akidah kerana anak dia mengaji tinggi dah. Kerana ayah tak faham konsep tauhid. Nampak? Kalau CJ boleh menyenangkan kita, wajib CJ tu letak depan kita sembah dia 5 kali sehari. Faham? Kerana sifat memberi kesenangan, sifat memberi menjamin masa depan, sifat ketuhanan. Macam mana ada pada ketah. Nah, lepas tu akhir zaman ni macam-macam benda berlaku. Tujuan Tuhan buat berlaku supaya kita makin kenal, makin arif tentang dunia, tapi kita makin tak kenal. Tengok CEO di Korea, di Jepun, CEO pakak syarikat gergasi, bukan jual air tawar. Syarikat gergasi di Jepun, CEO terjun bangunan. Pengarah syarikat perkapalan bunuh diri, tembak kepala dia. Faham? Pasal apa? Dah yang kata kesenangan menjamin hidup manusia kalau kaya. Mana orang kaya bunuh diri kau? Jaga sekolah dak bunuh diri pun. Nampak? Patulah nak belajarlah setinggi mana yang kita mampu. Nak menega, nak projek, buatlah setakat mana yang kita mampu. Nak kaya, sila kaya. Kaya ini dipuji syarak kerana boleh bantu orang. Tapi ingat, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Baru selamat kita. Kaya pun masuk syurga, miskin papa kedana pun masuk syurga dengan sebab tauhidnya betul. Masuk pula kita pada tauhid al-uluhiyah. Artinya mengesakan Allah pada perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Dan bahawa Allah Ta'ala ketunggalan ia Allah dengan perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Seperti semayang, maka tiada kita semayang melainkan kerana Allah. Dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Ta'ala. Tauhid uluhiyah pun benda mudah. Yang payahnya pasal kita tak pernah dengar benda tauhid uluhiyah. Rekah saja. Segala ibadat yang Tuhan suruh kita buat kerana Allah. Nampak? Walaupun kita tak pandai nak kata tauhid rububiyah, tapi dalam hati kita segala kejadian ciptaan Allah. Walaupun kita tak pandai nak kata tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah, tapi segala ibadat amalan kita buat lillahi rabbil alamin. Contohnya semayang. Semayang ni amalan yang paling besar.
di dalam kehidupan muslim. Orang tanya Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling hebat, yang paling baik? Nabi menjawab, solat. Solat besar sekali. Batu meninggalkan solat, hukuman mati mandatory. Nampak? Berzina 100 hutang. Curi, potong tangan. Sambung, potong tangan kanan, kaki kiri. Tuduh orang liwat, usung lembek-lembek, 80 pukulan. Nampak? Minum arak 40 rotang. Rotang bukan macam rotang dalam jepudu, pelahang piak piak gitu, 40. Dah semayang, hukuman mati. Nampak? Kerana apa? Dia lebih jahat daripada iblis. Iblis ni dia jadi kafir bukan sebab tak mau sujud pada Allah. Dia tak mau sujud pada Adam ni. Kalau nak suruh sujud pada Allah, tak ada masalah iblis. Yang jadi derhaka tak mau sujud pada Adam. Iblis sujud pada Allah. Tapi manusia tak mau sujud bagi Allah. Jahat daripada iblis. Betul tak? Ada? Iblis kata celaka sungguh. Hebat pada aku. Aku sujud pada Allah. Mu pak mak pada semayang. Nampak? Ibadat yang paling besar semayang. Nampak? Jaga semayang itu. Mu nak rockers, mu nak rek, mu nak hip-hop ke, bersikap fiksi ke, nampak? Tu hal masing-masing. Semayang tu jaga. Dia agama kita. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada semayang baginya, maka tidak ada agama baginya. Maka bila kita semayang, biar lillah, kerana Allah. Jangan terus takbir. Orang kata Allahu Akbar, kita pun gaduh-gaduh Allahu Akbar. Dak dang ni yang panggil gaduhnya. Nak pergi duana tak tahu. Berdiri tu jangan takbir lagi. Ingat dalam hati, aku semayang ni kerana-Mu ya Allah, baru takbir. Insya-Allah, alhamdulillah, tak banyak sedikit akan ada ingatan kepada Allah. Faham? Jangan takbir terus. Ingat masa berdiri tu, aku semayang ni kerana-Mu, bukan kerana lain. Baru akad Allahu Akbar. Nah, ni habis salang dah, baru tu ingat. Dak ingat lillah tadi. Gitu sama. Macam niat iktikaf, keluar masjid dah, siapa kat motosikal, Allah dah ingat niat iktikaf. Masuk pintu masjid tu kena ingat dah. Faham? Allahumma inni as'aluka minar rahmat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu rahmat-Mu yang banyak dalam masjid. Langkah saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana-Mu ya Allah. Nampak? Dapat kelebihan. Ni keluar start motor, air tak ingat pula iktikaf. Takkan nak kena masuk motor-motor pula ni. Begitulah bila kita habis semayang, tak ingat nak kosong, tak ingat nak kata lillah sebelum takbir. Dia buat contoh semayang dulu, padahal dia buat contoh lain boleh enggak, tapi pengarang dia buat contoh semayang dulu. Kerana semayang adalah yang paling besar sekali selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap syahadah untuk mengesahkan Islam. Bila dah jadi orang Islam, hak lain nombor kediang, semayang nombor 1. Nampak? Sebab tu pemain bola Perancis Islam, dia semayang tepi padang, profesional, semayang tepi padang. Nampak? Harga 20 juta US. Semayang, boleh semayang, tak kira lah hak dia lah nak semayang tepi padang, tengah padang, tapi dia semayang. Harga 20 juta dolar. Kita dah semayang dah, main padang belakang tu, $2 dah siapa harga seorang. Jangan mana Sabah, dak mana Sabah. Kau profesional semayang, kasut dak payah pergi beli kedai,
syarikat Nike, Adidas, Puma mari di rumah ukur tapak kaki dia. Pasal mereka pemain profesional. Profesional dia tak pergi kedai cari buk bola. Kita cari kedai, oh tak ada saiz. Tak ada saiz pula. Kalau nak tahu profesional, dia tunjuk dalam televisyen, tunjuk dalam dokumentari. Nampak pemain profesional rupanya syarikat baju ke jersey ke kasut. Syarikat ni buat appointment untuk mari ke rumah ambil saiz dia. Nampak? Dulu Ronaldo tunjuk syarikat Nike mari ke rumah dia, dia letak tapak kaki. Nampak? Pegawai-pegawai dari Nike puas hati ambil tapak kaki, ukur apa semua, buat design apa semua, mereka keluar kasut. Nampak? Ni nak khabar profesional, pemain Liga Perancis semayang tepi stadium. Kita main benda kelak division lapang. Kasut beli kedai Adidas La Plata RM67 potongan. Tamak komplek belakang sekali beli. Nampak? Dah semayang dah. Ni masalah. Dia yang besar sekali semayang. Kerana dia ada segala-galanya di dalam semayang. Nampak? Hebat semayang. 2 kali kita semayang 2 rakaat. Kalau Tuhan terima, balasannya lebih mahal daripada langit dan bumi. Nampak? Tu ibadat semayang, jangan main-main. Maka semayang mestilah kerana Allah, jangan kerana lain. Ada orang semayang kerana malu ke orang. Nak anak dia tengok, mana ayah semayang, kan ayah tak semayang. Rupa Tok Besang ada mari tidur di rumah. Tok Besang duduk di kajang orang semayang. Ayah duduk di bangi tak semayang. Tidur 2 malam, mayang subuh ayah. Mulai-mulai ada mayang subuh. Kerana makhluk. Faham? Jangan semayang kerana makhluk. Budak-budak tak apa, dia boleh upah. Kita boleh upah anak kita. Siapa semayang awal waktu RM1. Semayang lewat 5%. Tak semayang penapa bunyi tak muka. Budak-budak boleh untuk menggemarnya kepada latihan ibadah, boleh. Siapa pergi kuliah malam ni dikabarkan anak dia dapat RM1. Boleh. Ulama benar kerana dia budak-budak kecil. Nak jangan kita orang tua nak main upah kak. Nampak? Tok Kim mayang, Tok Kim kalau Tok Kim mayang RM1. Dah boleh lah, pasal dia orang tua dewasa dah, kewajipan taklif syarak atas batang tekak dia. Budak-budak tak ada masalah. Nak latih dia. Sebab tu budak-budak nak belajar Quran, dia tak ada uduk, jangan marah dia. Faham? Sebagai latihan. Orang tua tak boleh, kena ambil uduk. Nak main Quran, jangan kerana lain. Walaupun kita ada gaji, imam ada gaji, Tok Bilal ada gaji, nak tak ada masalah. Tapi semayang bukan kerana gaji, semayang kerana Allah. Faham? Ada orang kata kalau Tok Imam ada gaji tak sah, kita ikut belakang. Tak betul tu. Yang kata boleh orang yang sangat hebat, iaitu Saidina Uthman bin Affan, mengeluarkan fatwa Imam Bilal ke Tok Siok ke tentera Islam ke mufti ke qadi ke ulama, kalau dibayar gaji oleh kerajaan harus. Sayyidina Uthman kata boleh, kita jangan nak lebih pada Sayyidina Uthman. Faham? Yang tak bolehnya semayang kerana duit. Nak semayang kerana orang nak upah kita, jangan tu. Sebab tujuannya disuruh kita semayang untuk dia. Aqimis salah li zikri. Dirikan semayang supaya ingat kepada aku, bukan ingat benda-benda lain. Dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Ta'ala. Jangan sujud kepada makhluk. Sujud pada makhluk ni batal akidah. Ulama-ulama sebut, kalau nak hormat kepada makhluk, jangan hormat siapa hak rokok tunduk. Kalau siapa hak rokok haram. Kalau sujud jadi kafir, na'udzubillah. Walaupun main-main saja, walaupun lakonan,
tak boleh. 5 perkara berlakon, bermain, bersungguh semua jadi. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, talak, yang ketiga rajak, yang keempat merdeka hamba, yang kelima perkataan atau perbuatan kufur, bergurau jadi kafir. Dalam drama dia dalam drama dia berlakon je, sembah berhala, dia sembah berhala dalam drama, maka luar drama dia jadi kafir dah. Jangan main-main nak gurau benda lain, nak gurau jangan gurau dengan benda-benda kufur. Faham? Jangan sujud bagi makhluk. Masa Raja Faruk meretah Mesir, rakyat dia siapa sujud ke kaki dia. Raja Faruk nampak hebat dia. Dia jalan, kalau ada air kotor rakyat dia nerak atas air biar raja pijak belakang dia. Mesir, padahal bumi beribuan ulama ada, jadi kafir sesama makhluk. Faham? Dah boleh hormat kau orang, boleh hormat, jangan tunduk siapa hak rokok, tunduk gitu saja. Kalau orang tua-tua dulu zaman meretah Jepun, kita dok dang dengan Jepun, kita dang dengan selipar Jepun. Dia kata Jepun ni kalau jumpa kena tunduk gitu. Kita kata tunduk banyak, dok sikit je. Dah kalau tak tunduk dia tapau. Jangan lebih. Siapa hak rokok haram, siapa sujud hukumnya rosak Islam kita, batal akidah. Kerana Allah saja yang boleh kita sujud. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat, jumpa dengan seekor unta, dan unta tu beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Unta cakap, kalau kita tengok masuk area metro muka depan perampik, unta cakap, nampak penuh soal khabar. Nabi menjawab waalaikumsalam. Lepas pada beri salam, unta tu tunduk dan sujud kepada Nabi. Ada sebut dalam kitab Khasaisul Anbiya, keistimewaan Nabi kita. Sujud macam sujud semayang. Sahabat pun tengok unta sujud, sahabat minta, ya Rasulullah, unta ni tak ada akal, mana bodoh lah, tak ada CJ, tak ada testimonial, tak sekolah, tak masuk IPT. Faham? Dia boleh sujud kepadamu, maka kami yang ada akal, kami nak juga sujud kepadamu ya Rasulullah. Nampak? Komang unta sujud Nabi, kami tak boleh sujud, takkan unta lebih pada kami? Maka Nabi kata tak boleh sujud sesama makhluk. Walaupun aku Rasulullah tak boleh sujud. Yang boleh sujud hanya kepada Allah. Kalau boleh sujud sesama manusia, nescaya aku suruh segala isteri sujud di kaki suaminya. Ada. Tapi tak boleh sujud. Dah pegang kaki boleh tak? Pegang kaki boleh, minta maaf. Kadang-kadang orang puang, dia buat salah ke laki dia. Laki faham tak laki? Orang Terengganu dia kata suami, kemar mulut suami. Suami ni bahasa sini tau. Orang Terengganu dia laki bini. Kalau pergi alik Kota Baru, alik Tani berat sikit. Orang tina. Orang tina tu maknanya isteri. Dah tak bawa orang tina. Kalau orang Terengganu dia faham lah isteri. Kalau orang kasar, orang tina gua ni pula. Nampak? Dia kata isteri saya orang. Dia ingat tina tu lembu. Dah apa, bahasa daerah masing-masing, tak perlu malu. Faham? Kedah cakap Kedah, orang Perak cakap Perak. Tidak ada lebih apa-apa. Yang lebih sekali bahasa Arab. Nampak? Cuma nombor 2 terbaik dunia Terengganu. Tu aja. Bahasa Arab memang tak boleh potong tau. Bahasa Arab tak boleh potong. Nabi kata cintailah bahasa Arab kerana 3 perkara. Yang pertama kerana bahasa Arab bahasa ahli syurga. Yang kedua kerana Quran bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya al-ayat. Kami turunkan Quran Arab. Yang ketiga sebab aku orang Arab. Itu lebih bahasa Arab. Faham? Tak apa, bahasa daerah masing-masing tak ada hal. Faham? Kita bangga dengan
bahasa masing-masing. Tak usah malu lah. Orang Kedah mari Kuala Lumpur cakap Kedah, tak ada hak. Nah, jadi banyak bahasa. Nah, molek tak? Molek lah. Orang Terengganu mari sini cakap Terengganu, jangan awak cakap sini pula. Nah, ini awak cakap sini. Meja ni boleh kensot tak? Balik awal cakap ni. Awak menyusuh je. Nah, bahasa masing-masing. Jadi tak boleh sujud sama makhluk. Kalau kena boleh sujud, tak haram, tak syirik. Nescaya Nabi kata, aku suruh para isteri sujud pada kaki suami. Sujud ni sujud macam semayang lah. Dah kalau pegang kaki tu kadang-kadang dah isteri suami dia cerai dia terkejut kena cerai tau. Dia minta apa, dia pegang kaki suami. Tu tak apa, tu bukan sujud. Ada kan pegang kaki, abang. Nampak? Saya tak buat lagi bang. Jangan cerai saya tak buat. Kalau saya janji, kalau saya buat pun 2-3 kali je. Apa orang itu tak mau dia. Dah binatang sujud, binatang dia tak ada hukum syarak. Faham? Dia tidak terikat dengan hukum wajib, makruh, halal, haram, sunat dan harus. Ni manusia dan jin saja yang terlibat. Binatang tak ada apa-apa hukum. Binatang tak wajib sembahyang, binatang tak wajib hadir kuliah, binatang tak wajib puasa. Kalau binatang wajib datang kuliah, kita tak dang mana ni. Tak dang. Pasal dia cepat pada kita. Betul tak? Ni depan-depan ni badak sumbu zikapa habis ni. Dah mu nak duduk mana? Nah, rahmat Allah tidak diwajibkan kepada binatang. Tapi binatang tasbih kepada Allah. Yusabbihnallah, segala yang hidup bertasbih kepada Allah. Nah, dalam YouTube anjing dengar orang azan dia jawab. Dengar orang azan dia jawab. 2 ekor dah ada. Orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Cerdik sungguh anjing. Padahal Tuhan buat dia contoh untuk kita buat pengajaran. Najih mughallazah, basuh dengan air tanah sekali, air bersih 6 kali. Nah, baik daripada setengah manusia. Dok semayang. Orang duduk tengok muka tu imam, dia duduk tengok dia muka orang nyanyi. Kata bodoh marah. Orang duduk dengar hadis Quran tafsir, dia duduk dengar lagu-lagu, buang masa. Faham? Dan ada singa sebut nama Allah. Faham? Singa sebut nama Allah. Molek pula bunyi tak pelak sikit. Pasal apa? Dah manusia tak mau sebut. Kita yang tak mau sebut ni buat apa? Sebab kita tak kenal Allah. Kalau kita kenal, kita sebut. Sebab kita tidak cinta Allah. Kalau kita sayang, kita sebut. Kalau kita kasih dengan orang puang, memang kita sebut sama. Betul tak, Cik Imam? Kita kasih dengan orang, pasal kita tak sebut. Kita sayang sangat ke kasih kita ni, kita sebut tak? Sebut lah. Tanda lagi banyak sebut, lagi banyak sayang. Kerana Allah nama yang maha hebat, nama yang tak ada bandingan atas alam ini ada. Kalau ada 2 lagi alam yang lain, Allah juga yang terbaik. Dan jangan kita kerjakan ibadah melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan jangan kita sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain pada ibadat kita. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Makna segala-galanya biar lillah kerana-Mu ya Allah. Kalau sebut saja tak jadi dalam hati kerana-Mu. Lepas tu kita dilatih dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyangku, segala ibadat yang lain, hidup dan matiku, lillah, biarlah kerana-Mu ya Allah, bukan kerana lain.
supaya lepas pada kita semayang kita ingat lillah, 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 lillah. Nak mendapatkan kasih sayang Allah, maka biar lillah. Allah beri kita kaya, beri miskin, tu hak dia. Tapi bila kita buat amal, buat ibadat, lillah. Orang lain nak kata apa, kita tak ada peduli. Janji kita tahu, lillah. Kadang-kadang kita nak jaga orang, kita buat ibadat, nak suruh orang kata molek, nak suruh kata rajin, nak suruh kata lebat. Lagi orang nak kata kita jadi putus semangat. Kita buat kerja hebat dah, faham? Buat kerja suka rela dah, tapi tak ada orang puji, lemah semangat. Orang ni tak faham konsep ketuhanan. Nah, tunjuk apa ke orang? Allah tak ada. Orang tak boleh beri pahala kita. Orang kata, oh, mu kelah, mu macam tok wali. Jadi wali tak? Tak jadi wali. Biar Allah puji kita. Manusia tak ada masalah. Manusia ni dia macam-macam hal manusia. Muka baik tapi jahat, ada tak? Dia muka baik tapi jahat. Muka macam peropok tapi baik. Tu manusia. Dah lewat kira. Ada orang muka jahat muka, tapi baik. Kita ingat ketua peropok tak baik, cakap lembut dengan orang. Ada muka baik curi. Muka baik curi pecah rumah. Kita tak tahu orang. Cuma Nabi ajar kita dengan orang husnuzanni, sangka baik. Lagi tak keluar bukti dia orang jahat, jangan kata jahat. Keluar dah kalam menyesatkan, kita kata dia menyesatkan. Faham? Bapa kenapa semua ni kerana Allah? Sebab Allah ni Tuhan. Tuhan ni bukan majikan, bukan bos pejabat, bukan ibu bapa, bukan ketua kampung, JKK, bukan. Tuhan ni makna dia yang mencipta kita. Kita dulu tak ada, Tuhan buat jadi ada. Mak kita Tuhan buat, ayah kita Tuhan buat. Bukan dia buat kita saja. Dia beri mata, beri hidung, beri mulut, beri telinga, beri kaki, beri napas, jantung, kesihatan, semua beri, free of charge. Maka diperlukan untuk menguji kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disuruh kita semayang 5 waktu, nak test tengok. 5 waktu, 1 waktu 5 minit, 5 kali 5 25 minit semayang. Faham tak? Padam tak? Tapi kita tak buat juga. 12 bulan, setahun, 1 bulan suruh puasa, nak test, nak uji keimanan kita. Puasa sebulan pun siang, bukan siang malam. Petang buka, pagi sahur. Nak test je. Maknanya bila Allah beri kita, suruh kita buat, yang kita dapat nombor 1 sekali, sudah tentu ia tersangat ringan. Tak ada perintah Allah berat. Sebab tu dalam peristiwa Isra Mi'raj, mula-mula 50 waktu sehari semayang. Faham tak? Akhirnya Allah kurangkan tinggal 5 waktu. La yubaddalul qawlu min ba'd. Lepas pada tu tidak ada lagi kurang. 5 waktu. 5 waktu ni ringan tak? Ringan lah. Kita kerja 8 jam. Naik kenderaan sejam pagi, sejam petang. 2 jam dah situ. 10 jam bak dunia. Nampak tu? Biarlah lillah, kerana dialah segala-galanya Tuhan kita. Nampak? Dah hebat benar Tuhan ni. Pasal dia buat kita. Dah hebat apa? Nama yang ditakuti oleh segala makhluk. Malaikat setengah daripada manusia hak bodoh dok takut Tuhan. Binatang bawa mari, binatang benda pun, gajah, rimau, tiger, elephant, takut belaka ke Tuhan? Betul tak? Tiger lain, tiger dia serong gini jalur, rimau dia betul gitu. Nampak? Orang kampung, orang duduk bukit-bukit lah, orang ulu. Dia takut rimau. Sebut tak berani, takut mari. Orang bandar tak takut rimau, pasal dia pergi tengok di ulu Kelang rimau, congok duduk dalam zoo.
Dah agak cetong. Orang kampung dia kenal rimau tu bekeng. Pasal dia rajin tengok, melitah, ambil lembu eret gitu lembu. Kubah seekor 2 pikul terik dengan tangan sebelah aja kubah. Nah. Dia royok gitu kepala lembu, kepala seladang. Batu orang kampung takut rimau. Kalau cucu dia duduk KL balik kampung, jalan dengan toki tepi bukit. Toki, sini tak ada rimau. Hei, jangan cakap. Marah. Dah dia sebut, jangan sebut. Dia nak sebut dia toki, sebut tiger. Tiger rimau tak reti tak mari. Sebab Allah ni binatang takut. Dalam kitab Azkar An-Nawawi, syarah dia Futuhat, kalau kita jalan dalam hutan belantara, jumpa dengan binatang buah, tak kira jumpa dengan rimau ke, jumpa dengan singa ke, jumpa dengan serigala ke, gajah ke, hak binatang buah, hak jenis boleh menggugat keselamatan kita. Kita tak boleh nak lari dah. Maka sebut nama Allah kuat-kuat. Insya-Allah selamat. Kita turun bukit jalan, nak camping ke, naik bukit ke apa ke, tak. Dah ada rimau depan. Dak besar mana ada dalam besar kereta. Bang. Gitu. Boleh lari tak? Depan muka tak? Boleh lari tak? Mana dang? Kalau kita lari, dia kejar dang. Hutang tu trek dia lompat kita, zup, tak ada lalu. Maka sebut nama Allah selamat. Rimau depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya-Allah dia lari. Tak lari selalu dia lari nunduk. Betul tak? Tapi jangan pula minta masuk lautan, tak ada rimau seekor aku nak terang. Ustaz kata malam tu jangan minta, Nabi marah minta jumpa dengan musuh. Tapi itulah hakikat. Di mana benua mana, daripada kutub utara sampai kutub selatan, binatang apa sekalipun, rimau tanduk ke rimau kotak ke, tak ada kira. Selagi dia binatang, dia takut dengan nama Allah. Lembu mengamuk nak kena sembelih, dia mengamuk naik minyak. Ni gigi tarik tali, kau hak marah. Dia tendang lembu. Dalam kitab kata sebut nama Allah pada telinga dia. Terik tali wak mari kat telinga dengan nama Allah Tuhan yang memiliki aras yang sangat besar. Faham? Dia akan reda. Lembu gila reti bahasa. Nampak? Tapi kalau kita jumpa rimau tengah hutan, kita takut tak? Kita sebut nama pemimpin negara. Bukan Malaysia lah, kau mana-mana lah. Kita kejut rimau, sebut nama Perdana Menteri Jepun, rimau lari tak? Huricho, kau duduk tu. Tak lari. Rimau sebut nama siapa? Barack Obama. Tak layan, rimau kata, tak takut. Ni sungguh, bukan nakal. Sebutlah nama apa segala pemimpin dunia yang telah mati yang sedang memimpin, dia tidak takut. Dia hanya takut nama Allah. Kerana binatang tidak ada yang derhaka kepada Allah. Tak ada lagi binatang. Yang derhaka manusia. Sebab tu binatang tak masuk neraka. Khinzir tu kotor tu, anjing tau, tak ada masuk neraka. Kambing bodoh tu dak semayang zuhur, dak masuk neraka. Tak ada lah dia akhirat gigi tengok jujur kambing kena eret masuk neraka. Malaikat tanya kau mana kambing masuk neraka? Mayang subuh. Tak ada. Kerana dia binatang, dia tidak ada kewajipan agama tadi. Yang jahat manusia, dia tak kenal Tuhan, dia kenal pitih dia. Jangan main hayawan. Tuhan buat Allahu Rabbi. Sebab tu dia ada surah-surah binatang dalam Quran. Ada surah lembu, ada surah semut, ada surah labah-labah. Surah nama kita ada? Tak ada, kita cak ayam. Nampak?
Supaya Tuhan suruh kita tengok binatang. Tengok binatang dan kaji dan buat pengiktibaran. Tengok semut dia akak barang. Daripada sarang dia berjalan berpuluh-puluh kaki jauh, beratus meter. Semut tengok dalam hutan, dia akan berjalan pergi sampai ke tempat makanan, dia akan pikul, dia akan buat balik. Tidak ada seekor semut pun yang berhenti nusuk balik kayu. Nampak berhantar tarik dulu tembok, ada. Memang rajin sungguh. Sampai tempat makanan pikul buat balik. Sampai dak rehat dipikul pula buat balik. Itu semua supaya Tuhan tengok. Tengok tu rajin. Kita banyak ngecek kerja. Waktu rehat minum teh 15 minit, sejam setengah tak ada. Semua tak ada. Tipu-tipu begitu. Faham? Main lebong pansekat. Dia tak pergi kerja suruh orang pansekat. Semua tak ada. Semua National Geographic ambil gambar dekat, tidak ada seekor pun yang berhenti lengah. Relax lu. Ada. Bukan saja supaya kita ambil pengajaran dengan makhluk Tuhan untuk melengkap dan sempurnakan hidup kita. Bukan saja Tuhan buat semua. Tak? Ada hikmah belaka. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Jangan sembelih kerana tok persik, kerana tok nenek, kerana tok wali. Jangan. Wali kita hormat, dia wali Allah. Tapi jangan aku sembelih ni kerana wali. Jangan. Tok nenek moyang kita hormat. Faham? Tapi jangan sembelih kerana tok nenek, mitok dengan tok nenek. Orang mati dah. Orang hidup pun kena molek, tak boleh tolong. Iza sta'anta, Nabi kata, fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Benda maksud dia. Dan ni kita minta tolong sama makhluk haram. Faham baik. Kata ulama, benda yang makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Hak tu minta dengan Allah. Benda yang makhluk boleh tolong, tak haram kita minta tolong. Masuk yang air banjir, kereta kita mampu. Mampu. Tak. Ada budak-budak 3-4 orang duduk tepi jalan. Bang, tolong tolak kereta bang. Beres pokcik, tak ada hal. Kalau pokcik punya pasal RM8. Tak haram lah, pasal memang budak-budak boleh tolong. Tapi kalau nak memanjangkan umur nyawa anak kita yang sakit tenak, ada tak orang boleh tolong? Hak tu haram minta dengan manusia. Wajib minta dengan Allah. Faham tak? Memurahkan rezeki manusia dah buat, wajib minta dengan Allah. Ni yang kita baca dalam Fatihah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Apa dia? Perkara-perkara yang memang manusia tak boleh tolong. Hak manusia boleh tolong, aku minta tolonglah. Nak akak barang, nak pindah, hak tu manusia boleh tolong. Faham? Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek. Hantu ni benda. Hantu ni bahasa Melayu. Orang putih panggil ghost. Dia nama umum. Arab panggil jin, syaitan. Faham? Nama kat orang putih dia panggil nama orang putih. Kat negeri Melayu dia panggil nama Melayu. Atu benda, atu kubur. Pasal duk main atas kubur. Atu pisang, main atas pokok pisang. Tapi dia syaitan, menyerupakan dengan bentuk yang huduh, tunjuk kepada manusia, manusia ketakutan. Dah wujud dah atu, wujud. Sebab dia syaitan. Wajib kita percaya kepada wujudnya syaitan, dan iblis. Dan haram kita percaya kepada syaitan dan iblis. Pegang hak dua tu baru betul. Wajib percaya adanya syaitan dan haram percaya kepada syaitan. Faham lagi? Mereka ni ada, kita percaya. Pasal apa kita percaya? Pasal sebut dalam Quran ada syaitan. Pasal sebut dalam hadis kita percaya. Bukan pasal kawan kita dia cerita, tu kita tak percaya. Kemungkinan dia tipu je. Tapi dalam Quran tak ada tipu.
Faham? Tapi jangan percaya kepada syaitan dan iblis. Dia sentiasa nak menyesatkan kita. Nampak? Kita hanya percaya dia ada saja. Cakap dia, bisikkan dia, hasutan, jangan percaya. Nak? Ketika belum ada manusia, jin syaitan ni duduk di bumi. Tempat dia ni, Bandar Baru Bangi ni, tak ada lagi nama Bangi. Masa tu negeri syaitan sini. Faham tak? Jin. Kepala besar, telinga besar, mata bulat, macam-macam peseng, huduh. Syaitan jin duduk dengan binatang besar. Faham? Orang putih panggil dinosaur. Dinosaur tu asal bahasa Terengganu, binatang besar. Faham tak? Apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia pertama Abul Bashar, yang saiznya kecil, maka Allah ni Rabbil Alamin yang bijak takbir alam, dipupuskan dinosaur berperingkat-peringkat dan digantikan dengan binatang hak saiz menasabah dengan keturunan Adam. Faham tak gitu kaedah? Tu yang sebetulnya. Bukan evolusi bertukar sendiri, bukan. Tu Charles Darwin sesat. Dah, Allah Rabbil Alamin, Alimun Hakim, Maha tahu, Maha bijak. Oleh kerana keturunan manusia ni kecil, dak padang nak gu dengan gajah zaman dinosaur. Dah gajah zaman dinosaur tinggi bangunan 3 tekak. Hak tekak panjang tu 16 tekak. Takkan hidup kita. Faham? Rimau saja besar trailer zaman dulu. Nah, bila turunkan manusia jenis dinosaur, Allah lupuskan mati, naik jenis binatang baru, sapal learning. Faham tak? Tu kaedah dia. Payah sangat. Dan sebut dalam kitab hadis pula, jin-jin syaitan ini dihalau di pergunungan, bukit dan laut. Betul sungguh. Kita tanya orang ke laut, nelayan, dia kata kalau pergi ngai seorang-seorang kena jumpa. Kalau ramai-ramai payah sikit. Ngai seorang-seorang boleh ikan banyak, dodong naik duk atas motor. 3 hari dak berok. Faham tak? Takut tak? Demam kuning terus. Faham tak? Kalau dalam hutang gitu kok. Kalau jin syaitan kadang-kadang dia bunyi suara. Nak tahu, tanya orang main hutang, jabat hutang, perhutang, orang hutang. Dia reti ya? Jangan tanya orang Bandar Baru Bangi, dah reti. Dia pelawak je. Kita tanya orang hutang. Jabat hutang tu orang hutang lah kira. Faham tak? Dia kerja dalam hutang. Perhutang, jabat hutang, kira tanda balok, kira kawasan sepadang, masuk hutang. Dia kata pernah dengar bunyi suara takut. Suka jin kafir. Kalau semayang, bang, baca Quran, jin Islam. Mudah kan? Buat kemah, tak ada orang, dada bang, Allahu Akbar, belakang pokok tu takut habis. Dah takut lah. Kalau bang takkan jin kafir. Lalu kita dekat nak asar dah, dengar orang bang dalam masjid, takkan apek kedai basikal mari bang. Tok Bilal lah orang Islam lah. Jadi kalau dengar orang azan dalam hutan, tak ada orang, tak ada masjid, jin Islam lah. Bila jin Islam, saudara kita tak? Saudara lah. Dah saudara takut dia. Faham tak? Daya takut lah. Biar dia bang, jin Islam. Batu kadang-kadang kita pergi jalan highway mana-mana, kita tak semayang isyak lagi. Kita berhenti pukul 2:30 pagi, nampak ada satu surat, kita pun semayang. Kita seorang dalam masjid. Banyak berlaku gini. Pukul 2 pagi mana ada orang semayang lagi, kita semayang isyak. Allahu Akbar. Macam orang belakang. Allahu Akbar. Kita rokok, dia rokok. Jangan lari, jin Islam. Betul. Kalau jin kafir tak masuk dalam masjid. Faham tak? Jin Islam masuk dalam masjid. Kita rokok, dia rokok. Kita tahiyat, dia tahiyat. Pesang sudah, takut lagi ke?
Dah boleh pandang belakang tak kalau kita rasa ragu? Boleh. Ulama fiqh kata tak batal. Kita tengah semayang ada bunyi benda-benda, kalau nak meragukan keselamatan kita, boleh berpaling. Berpaling saja-saja makruh. Tapi kerana nak satu sebab, boleh tengok. Boleh. Dah tak ada orang belakang. Tak. Nak tunggu tak? Tunggu tak? Kita rokok, dia rokok. Kita ingat ke orang mari ikut? Tak. Pusing tak ada. Slow-slow ambil selipar. Tak usah lagi jin Islam, jin baik. Saudara kita. Nabi banyak pesan suruh jaga jin Islam. Jangan buat khianat, jangan zalim dan jangan buat benda tak boleh. Nah. Jadi hatu-hatu tak ada dah di dalam bandar-bandar ni, tak ada. Sebut dalam hadis, buang ke bukit, dihalau ke laut. Batu kita nak pergi di laut, nak pergi di bukit, Nabi ajar kita baca satu kalimah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa an yahdurun. Terak. Siapa kat kepala bukit baca, aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala makhluk-makhluk binatang-binatang yang jahat-jahat dan daripada syaitan hantu pelesik, supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Kita tak baca pun, tak pandai pun. Kita baca benda tok cucu tumpang lalu. Tu kita pandai. Ambil ngetuk nenek, kata di pokok cengar, kata di busuk-busuk. Nah, Nabi ajar tak kata pun. Orang kata bodoh marah. Nak. Pokok tu bukan tok pun, pokok. Apa pergi panggil tok pun tak? Nak. Dan jangan kita takut melainkan akan Allah Ta'ala. Siapa hanya takut kepada Allah, dia tidak takut kepada makhluk. Siapa yang takut kepada makhluk, dia tak takut kepada Allah. Itu saja. Nampak? Kita muhasabah, kita takut makhluk, takut Allah. Takut Allah, itu mulut. At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk sini, bukan mulut. Faham? Takwa tu takutlah. At-taqwa hahuna. Takut bukan mulut, bukan lapar, bukan lisan. Takwa dalam hati. Jangan kata aku takut Allah, belum tentu. Faham? Kena molek mulutmu takut Allah, hatimu takut makhluk. Nampak? Yang nak sekali hati kita biar takut pada Allah. Faham? Mulut kita tak ngaku tak apa. Tak usah ngaku kita baik. Saya takwa, tak payah khabar lah. Takwa duduk diam-diam, tak payah khabar. Faham? Yang kita nak kita ingat kejahatan kita, bukan kita baik. Siapa berasa baik, orang tu jahat. Itu saja. Dan macam mana kita nak dapat ni pangkat takut kepada Allah, tak takut pada makhluk? Dengan latihan. Yang kita takut kepada makhluk sebab kita latih. Sebab tu kita bila latih, siapa yang berlatih dia akan berjaya. Orang yang banyak berlatih dia jadi ahli sokang terkenal, betul tak? Orang yang banyak berlatih menyanyi dia jadi penyanyi terkenal. Dia tak boleh terus main itu, mesti berlatih. Begitu juga orang yang biasa daripada muda, daripada kecil dia latih takut pada manusia, pada makhluk, maka bila dia besar dia takut pada makhluk. Sekarang ni kita tak takut Tuhan sebab kita latih duduk takut pada makhluk. Tak? Sebab apa aku tak takut dengan Tuhan? Sebab mu takut makhluk. Kalau ada dalam hati kita hanya takut Tuhan, maka tidak datang dalam hati kita takut makhluk. Kerana takut makhluk, takut Tuhan, dua yang berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua yang berlawanan tidak akan bersatu dalam satu masa. Nah, kita sebut takut Tuhan, yang sebenarnya kita takut makhluk. Takut tak naik gaji, takut tak boleh bonus, takut tak cukup cari makan, takut gini, takut gitu, takut kalau anak ramai tak boleh nak makan, takut tak boleh nak bayar ni, takut tak boleh nak bayar tu, tengok terapik takut, tengok JPJ takut.
Naik motor okey ke? Alah, tegur. Tengok je biji. Oh, je biji. Dah apa pula takut gitu. Nampak? Takut makhluk. Dah lesen mati, nampak tak? Dia biji nampak lesen mati. Terapik nampak? Nampak. Duduklah kocek kita kan? Dah mana kita takut dah? Pasal kita latih takut kepada makhluk. Faham tak? Lesen mana dia nampak lah kocek kita. Boleh relax tepi jalan. Kita padang. Kalau dia panggil padang, la ilaha illallah. Mana apa? Duduk dalam kocek lesen. Lain lesen mati dia naik kot dari. Lesen mati. Tu lain. Nah, latihan. Kita takut pada makhluk. Takut kau ustaz pasal tak pergi dia cek, dia minta lesen, roadblock apa semua. Senang je, itu manusia. Kita manusia, dia manusia yang berkuasa Allah. Kau doakan tadi, Rima takut kalau bang. Dah JBJ tahan. Bang lah. Memang lepas. Nah. Tengok lesen. Allah. Memang lepas. Jalan. Memang lepas. Dia tahu dah ni anak buah Ustaz Zahar. Apa. Dah apa sihat itu. Dah kita banyak sangat takut duit tak cukup, takut gaji tak naik, takut pakak tak naik. La ilaha illallah. Kita dulu tak ada air manis titik dalam sulbi ayah. Tuhan awak lalu masuk dalam terowong semak mak kita. Betul tak? Singgah dalam janin dalam rahim 9 bulan. Duduk dalam air kecing dengan darah kotor berlapang, betul tak? Tuhan buat keluar, yukhrijukum min butuni ummahatikum. Siapa masa Tuhan buat keluar, Messi sambut, doktor sambut, hak ni bang, hak ni komak, ni belah mulut besar. Tuhan beri berjalan, beri berlari, beri basikal, beri motor, lepas ni beri kereta, beri bini, beri anak, beri kerja, beri rumah, habisnya beri. Tak yakin dengan Allah? Yakin dah lah. Takkan Allah jadikan aku daripada setitik manis sampai besar gini? Takkan Allah nak elok anak aku tak ada makan? Faham? Nampak? Orang hutang beranak semua, tak ada takut sikit pun, buah hutang habis. Betul tak? Galah supik cawak kereta, tutup sikit dengan daun kayu. Faham? Tak ngaji kolej, tak masuk PTPL. Faham? Tak masuk, tak ambil pun PTPN. Tak masuk universiti, tak ada degree, tak ada master. Ni orang asli tu. Pas beranak. Mak baru 27 mak, anak 9. Nampak? Dia takut tak boleh makan ni. Tak ada. Baik orang asli lah pula. Nak kita piti banyak takut tak cukup makan. Lah, bukan kita beri makan, Allah beri. Nabi suruh tengok burung ciok, dia turun pagi, dia terbang tinggal anak dia kelaparan, 2 ekor dalam sarang. Batulah iman, tirulah iman burung ciok. Nabi suruh kita tiru iman burung ciok. Nak dia turun tinggal sarang dia, anak menangis meraung dalam sarang. Dia yakin ada rezeki dia balik lagi. Betul tak? Anak bulu tak ada terbang, dia tinggal anak pak, beras pun tak ada, peti sejuk tak ada, kad gairo tak ada berskeping, bisnes kad tak ada, peti sejuk tak ada, atak pun tak ada. Kalau mari ular ambil anak dia mampu situ le, tinggal yakin rezeki di tangan Allah. Dia balik lagi kenyang anak dia, 2 ekor seorang cacing. Betul tak? Ada burung ciok, yakin dengan Allah. Kita nak beranak ramai, kang tak cukup, kang terkakang gitu. Nah, ada otak tapi cerdik burung ciok. Habis takut. Nah, takut makhluk, takut. Jangan takut. Wala takhshawun nas, Allah kata. Jangan takut manusia. Wakhshawni, takut aku. Allah kata. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Hak lain jangan takut. Bukan jangan takut duduk tengah jalan. Nah, wani duduk tengah jalan, ustaz kabang halang, jangan takut.
Tu bukan takwa tu. Tu gila babi panggil. Duduk tengah tu. Mana kita hanya takut kepada Allah. Allah boleh buat berlaku. Nak? Tak kita takut tu takut ni. Tok guru silap. Oh hebat. Misal macam batu ngasuh ni. Lengar kau kayu dekat 3 kilo lengar. Aku kayu. Tok guru silap boh. Faham? Kerih 3 sini. Kerih. Oh dera sebuh sini. Ada. Tok guru pergi silap. Nampak? Takut lagi kepada bini dia. Takut ke bini. Nah, dia guru silap. Buka gelanggang. Nah, situ buka gelanggang, situ mandi minyak. Allah, mandi minyak. Orang lain sapu gitu ya minyak. Tok guru nyelang teruslah kawah. Tapi tak takut Tuhan, takut bini. Mana tahu takut bini? Dah tu dia bini seorang, tak berani poligami. Takut tu. Jadi jangan takut kepada, bukan tak takut manusia ni kita buat jenayah, bukan. Ikut say kita nak buat, bukan. Tak. Ada kena ikut peraturan manusia, tapi ingat jangan takut sama makhluk. Tak boleh buat apa-apa pun. Yang kita takut ialah orang yang hayyun la yamut. Hidup tidak mati-mati. Siapa hidup tak mati? Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita minta tolong